itu baru diingat dah serius. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar? Selamat hari Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad. Selamat hari Ahad kepada semua yang menonton live Bonda B pada hari ini. Apa khabar anda semua? Jika anda menonton, komenkan, say hi kat Bonda B. Say apa khabar kan, supaya kita boleh kita tahu anda juga menonton. Alright, okay. So saya nak ucapkan selamat hari bapa. Saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa di Malaysia ini khususnya. Alright, selamat hari bapa. Kita nak ucapkan thank you kepada bapa-bapa ni, segala pengorbanan mereka kan. Semoga Allah ganjari segala pengorbanan semua bapa-bapa. Assalamualaikum Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syira, apa khabar Syira? Syira, good to see you here. Thank you so much Syira join live Bonda B hari ni. Alright, apa khabar? Buat apa hari ni, hari Ahad? Syira, kita punya pengantin baru. Selamat pengantin baru. Okay. Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So hari ni hari Ahad, hujan pula tu. So memang seronok jika dapat berehat-rehat di rumah kan. Berehat-rehat di rumah setelah penat bekerja kan. So boleh komenkan, adakah anda sedang berehat-rehat di rumah? Sila komenkan ya. Okay, adakah hujan di tempat anda? Syira, hujan ke? Dah hujan ke kat luar? Okay. So alright, Alhamdulillah hari ni dapat lagi kita bersiaran untuk kita berkongsi lagi sharing-sharing, perkongsian tips-tips yang sama-sama kita boleh apply, anda dan saya. Saya pun perlukan semua tips-tips ni untuk remind diri saya, untuk bantu diri saya untuk lebih berkongsi, lebih memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Alright, Syira, kita punya dropship kita, KD Elite Team kita. Syira, awesome sangat Syira. Alright. Okay, dan kita nak remind kepada semua yang menonton yang kita masih
menjalankan kempen cabutan bertuah, okey, kempen cabutan bertuah, kempen kita jaga kita, kempen kita jaga kita, iaitu kita adakan cabutan bertuah sempena PKP 3.0. Alright. Jadi ajak ramai-ramai setiap hari kita buat cabutan bertuah ni. Pada pukul 5.30 petang, alhamdulillah semakin ramai yang join kita punya cabutan, semakin ramai yang dapat rasa kita dapat kongsikan kelezatan KD Kerutup ni. KD Kerutup, alright, kelezatan KD Kerutup, alhamdulillah semakin ramai yang dapat rasa, semakin ramai yang mendapatkannya. Alright. Okay, so ajak kawan ramai-ramai supaya lebih ramai dapat rasa, lebih ramai dapat tahu KD Kerutup ni sangat-sangat lazat dan membantu ibu-ibu. Oh, saya belum buat introduction. Alright. Izinkan saya buat introduction sebentar. Saya Bonda B dari KD Kerutup. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang tak sempat nak masak, kerja berlambak, tak sempat nak menyediakan air tangan untuk seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk. Lauk KD Kerutup, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutup baru teringat dah terliur. Okey, jom ingatkan kawan-kawan kita yang kita ada cabutan bertuah ni, alright. Setiap hari 5.30 petang, dan juga kita akan adakan satu lagi cabutan bertuah mega pada 15 hingga 30 Jun. Sesiapa yang nak join cabutan bertuah mega ni, peluang untuk menang wang tunai RM100. Alright. Anda hanya perlu buat pembelian satu set kerutup, iaitu lauk dan nasi. Nasi kita 1 kilogram nasi, ataupun boleh buat 2 pack pembelian, 2 pack kerutup ni. 2 pack kerutup ni ataupun 1 set kerutup, iaitu lauk dengan nasi. Anda layak untuk sertai kita punya cabutan bertuah mega. InsyaAllah kita akan buat on the 1st of July. On the 1st of July, insyaAllah. Alright, so beritahu kawan-kawan anda, bagi tahu untuk sertai kita punya kempen kita jaga kita. Alright. Okay, so tu dah hujan dah nampaknya. Masya Allah, dah hujan, alhamdulillah. Okay, jom kita pergi kepada topik kita pada hari ini. Topik kita apa dia hari ini? Topik kita ialah ini dia. Alright. 6 cara bina semula matlamat. Okey, bantu saya untuk kongsikan, untuk sharekan, kepada lebih ramai grup-grup, lebih ramai orang. Tag kawan-kawan anda jika perkongsian saya ini boleh membantu anda semua, mereka semua, untuk at least sedikit sebanyak kita nak improve diri kita, untuk kita bawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Okay. Dah hujan kan Kak Liza? Dah hujan. Alright. So, kenapa pentingnya kita kena bina matlamat ni, tuan-tuan perempuan? Matlamat ni kita kata impian lah, impian. Impian ni adalah apa yang kita nak capai. Kita nak kalau kita berimpian, kita macam nak sesuatu dalam kepala kita ni, macam contohnya nak income banyak ni, kita nak rumah macam ni, kita nak kereta macam tu, kita nak kerjaya macam ni. Itu hanyalah sekadar angan-angan. Tapi kalau kita tuliskan dia akan jadi impian. Tapi kalau kita tambah dengan tarikh bila kita nak capai tu, contohnya kita set setahun akan datang. So hari ni berapa hari bulan kita set. Okay, dalam masa setahun kita target untuk capai semua matlamat ni. Dia akan jadi matlamat. Alright, angan-angan, impian, matlamat. Alright. So kita mudah untuk terlupa, betul tak? Kita mudah untuk terlupa kita punya matlamat, impian kita ni. Kenapa penting impian ni? Sebab impian ni adalah permulaan segala-galanya. Betul Kak Liza? Kak Liza hari tu share kan? Segala-galanya bermula dengan impian.
Betul tak Kak Liza? Segala-galanya bermula dengan impian. Jadi tanpa impian ni kita susah untuk kita improve diri kita dengan luar biasa. Susah kita nak buat yang lebih baik. Mungkin kita boleh buat lebih baik, tapi bila ada impian ni, dia akan push kita lebih, push lagi. Kena buat lagi baik, kena buat lebih baik. Itu adalah pentingnya kena ada matlamat, tuan-tuan perempuan. Adakah anda ada matlamat setahun daripada sekarang, apa yang anda nak capai? Kena selalu ingatkan diri kita. Setiap pagi kita tulis matlamat ni. Orang-orang yang berjaya, saya dapat tips ni. Apa yang buatkan mereka berjaya, antaranya dia orang punya tips dia orang ialah setiap pagi dia orang tulis apa yang nak capai. Setiap pagi. Nanti saya share kan macam mana kita nak set tu untuk buat kita lebih excited. Nak capai kan. Tuliskan. So saya kena ingatkan diri saya juga ni untuk selalu tuliskan setiap pagi. Kita nak remind balik kita punya matlamat ni. Alright? Jom semua kita tulis matlamat kita nak apa setahun akan datang. InsyaAllah kita tulis ni adalah doa. Doa sebenarnya. Kita ada impian, kita tulis, kita usaha, itu adalah doa. Semoga Allah makbulkan doa kita. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita cakap ialah doa. Alright? So, jom kita set apa yang kita nak capai. Setahun akan datang. Right? Okay. So, jika kita dah lama tak tulis matlamat ni, kita kena look back. Okay, saya nak sharekan 6 cara bina semula matlamat kita ni. Apa dia? Alright? Okay, sebelum tu minta tolong sharekan ke lebih ramai group, sharekan ke lebih banyak group, like dan love. Like dan love. Alright. Okay, so saya lupa nak ingatkan, join Telegram link yang saya dah letakkan dekat komen tu. Untuk join kita punya Telegram group KD Kerutup Lovers untuk dapatkan lebih banyak update tentang kita punya campaign promosi untuk akan datang. Alright? Ajak kawan-kawan join kita punya link Telegram kita KD Kerutup Lovers. Okay, so apakah dia 6 cara bina semula matlamat ni? Nombor satu ialah kita kena tengok balik matlamat yang lepas. Tengok balik. Kita mungkin dah letak sebelum ni. Kita mungkin dah berapa tahun yang lepas, mungkin 5 tahun, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, setahun lepas, kita mungkin dah pernah buat matlamat dah set dah kita nak capai apa. Tapi mungkin kita tak ada tindakan, mungkin kita tersasar, mungkin kita lama sangat down, kita tak capai-capai. Sebab tak ada tindakan. So kita tengok balik matlamat kita yang dulu, kita tengok balik apa dia yang kita boleh adjust, apa dia yang kita boleh improve, apa yang kita, adakah matlamat tu dia masih memberikan kita excitement. So kalau kita tengok balik kita punya matlamat yang lepas tu, adakah matlamat-matlamat tu dia masih bagi kita excitement, maksudnya excited, maksudnya teruja. Adakah kita nak teruskan lagi apa yang kita tulis tu? Adakah kita nak capai lagi? Ataupun macam benda tu rasa macam anda dah tak nak dah. Kan? So you mungkin boleh tambah balik list tu. Apa lagi you nak buat? Ataupun you kena rearrange balik mana yang top priority you nak capai. So tengok balik matlamat lepas, kita boleh buat rearrange mana yang kita nak capai betul-betul, mana yang kita nak fokus lebih, ataupun kita nak tambah lagi apa dia untuk buat kita lebih bersemangat lagi nak capai. Tengok balik matlamat yang lepas. Seterusnya ialah kita kena ini dia. Kita kena senaraikan kejayaan-kejayaan yang lalu. Kenapa kita kena buat ni? Sebab dalam hidup kita ni mesti ada perkara yang kita dah berjaya lakukan. Sekecil-kecil perkara. Contohnya kita berjaya lead tim kita dalam kerjaya kita. Ataupun kita dah berjaya untuk apa? Untuk bercakap, contohnya macam ni.
Ataupun kita dah berjaya untuk dapatkan certain sale sebelum ni. Dah berjaya untuk dapatkan feedback-feedback yang positif daripada pelanggan contohnya. Ataupun kita dah berjaya berjaya dalam kerjaya apa yang you dah berjaya buat. You berjaya naik pangkat contohnya. Maksudnya bila kita list downkan kejayaan-kejayaan ni, kita nak rasakan kita ni dah banyak capai kejayaan dan kita boleh capai lebih lagi. Faham ke apa yang saya nak cakap ni? Maksudnya ini untuk membakar semangat kita ni untuk buat lebih baik. Maksudnya kita nak bina kita punya keyakinan ni. Kita nak bina keyakinan kita dan kita nak tambah baik. Kita nak buat lebih lagi sebab kita nak yakin kita dah berjaya buat small wins ni. Kejayaan-kejayaan kecil ni kita nak buat lagi more wins. Lebih banyak kejayaan dalam hidup kita pada masa akan datang. Tu dia guru. Masya-Allah guru sedang berbunyi. So kita just perlu push diri kita, push lagi untuk buat lebih lagi. Sebab selama ni kita dah berjaya, contohnya kita dah berjaya yakinkan orang lain, mungkin kita boleh kita boleh yakinkan lebih ramai orang. Betul? So kita nak tahu apa benda yang kita dah berjaya buat, kita just nak lakukan lebih baik. Mungkin 10 times better, 10 kali lebih baik. Alright? So senaraikan kejayaan yang lalu. Yang seterusnya ialah tanya diri kita. Nak tanya apa? Kan Kak Liza? Awesome Kak Liza. So, kita tanya diri kita. Tanya apa? Nak tanya apa? Kita tanya diri kita, wajarkah kita buat benda ni semua? Perlukah kita capai impian-impian kita ni? Sepenting manakah? Sejauh mana pentingkah kita nak capai impian-impian kita ni? Adakah penting? Ataupun mungkin kalau tak capai pun kita boleh survive, contoh. Kalau tak capai pun kita boleh hidup je macam biasa, tak ada masalah. Macam mana? Kita kena tanya diri kita, adakah kita betul-betul nak capai? Adakah kita betul-betul nak capai matlamat kita ni? Kan? Kita tanya diri kita, bolehkah kita capai? Bolehkah kita atasi segala cabaran in order nak capai impian matlamat tu? Tanya diri you balik. Kan? Adakah kita bersedia nak hadapi segala kemungkinan untuk capai impian-impian ni? Tanya. So mulakan dengan tanya diri kita, sejauh mana pentingnya? Bersediakah kita nak hadapi cabaran-cabaran untuk capai benda tu? Sanggupkah kita nak capai impian-impian tu? Kalau anda kata yes, sangat-sangat penting, saya bersedia, buat segera. Buat tindakan segera. Bila saya cakap ni, saya akan cakap diri saya sebenarnya, kan? The good thing is when we remind people, we are actually reminding us, because our ears are closer to our mouth than other people's ears lah. Alright? Okay. So, seterusnya ialah anda tahu roadblock anda. Iaitu kita tahu apa dia yang menghalang kejayaan kita selama ni. Kalau kita tengok lepas kan, apa dia? Awesome Kak Liza, hari-hari ada azam baru. Awesome dekat Liza. Orang yang berjaya hari-hari dia tulis matlamat, dia tulis impian, dia nak capai, dia buat azam baru, dia refresh, dia renew azam dia. Nak capai, kan? Alright. So seterusnya ialah dia nak tahu roadblock dia. You nak tahu roadblock you, apa halangan-halangan yang nak capai. Contohnya you mungkin masalah timing you, masa you, ataupun masalah kita punya energy selalu down. Apa dia roadblock ni? Ataupun kita ni tak kurang keyakinan diri, apa dia? Macam saya dah share sebelum ni, self limiting belief tu kan. Apa dia yang menghalang? Ataupun apa dia? Kita kekurangan apa? Kekurangan
kekurangan motivasi ke, carilah guru kan. Ataupun kekurangan apa, ilmu, cari ilmu. Kekurangan apa, you kena tahu apa yang blocking you. Ataupun kekurangan staff, mungkin kita kena cari staff untuk capai. So apa dia roadblock tu, you kena identify dan kita kena tahu supaya kita boleh capai dengan lebih baik. Pentingnya ilmu lah kat sini, untuk kita atasi roadblock kita kan. Malas. Betul kan Liza? Roadblock terbesar saya ialah penyakit M. Malas. Ya Allah ya Tuhanku. Tu memang orang cakap, orang kata memang roadblock yang paling besar sekali kan Kak Liza. Saya lah. So kita kena lawan tu penyakit M tu. Keyakinan ilmu tu awesome Kak Liza. Bila kita ada ilmu, kita akan lebih yakin dengan tindakan kita. Betul tak? Kita tengok orang lain boleh buat, kita lebih yakin. Kita tahu cara untuk dapatkan, kita lebih yakin untuk buat. Awesome Kak Liza, awesome sangat. Awesome. Alright. So apa lagi seterusnya? Yang kelima ialah buat plan dan tindakan baru. So kita plan apa yang kita nak capai. Apa dia target, in order untuk capai target tu, apakah target-target kecil yang kita nak capai, in order apa number dia. Contoh kita nak apa dia yang anda nak capai. Dalam bisnes mungkin ada sales, nak capai sales tu kita kena ada berapa banyak team kita berapa orang, berapa orang kita punya follower kita contoh kan. Alright, so kita kena plan dan buat tindakan baru. Teruskan buat plan dan tindakan baru. Dan akhir sekali ialah ini dia. Besarkan big why kita. Big why tu apa tuan-puan? Big why tu ialah sebab kenapa kita buat apa yang kita nak buat. Sebab kenapa kita kena buat. Big why kita. Siapa big why kita? Mungkin parents kita, yang kita nak bahagiakan sementara mereka masih hidup. Hari bapa kan, adakah kita sudah membalas jasa ayah kita sementara dia masih hidup kepada siapa yang masih ada lagi ayah. Kita nak pastikan yang kita dah bagi yang terbaik untuk ayah kita kan. Bagi lebih baik, gembirakan dia walaupun dia tak minta. Tapi kalau kita bagi, dia mesti sangat happy. Percayalah, dia tak minta tuan-tuan puan, dia macam kesian kat kita kan. Tapi kita tahu kita nak bagi lebih, kita nak bagi yang terbaik, kita nak bagi juga sebagai membalas jasa dia selama ni yang support kita, yang bagi, yang besarkan kita kan. Dia tak minta tuan puan, dia kata tak payah bagi duit. Tak, kita nak bagi. No, kita nak bagi sebab kita tahu mungkin inilah cara kita nak bahagikan dia. Once kita bagi, dia akan happy tuan puan. Walaupun dia tak minta, tapi sebenarnya dia akan gembira kalau kita bagi. Bagi apa? Bagi duit kan, atau bagi mungkin boleh belikan kereta baru kan untuk ayah kita. Apa dia, mungkin boleh bawa dia jalan-jalan. So semua benda ni perlukan kewangan. You nak tambah kewangan you. Tambah kewangan you kan. Dalam KD Kerutup, insya-Allah kita buka peluang kepada ramai orang untuk join kita nak bina kewangan kita. Betul Kak Liza? Walaupun ayah kita dah kaya, dah banyak duit, macam kesian kat anak dia ni, baru nak hidup contohnya. Tapi percayalah, once kita start bagi ayah kita, walaupun kita tak ada banyak, kita ada sikit, kita bagi apa yang kita ada, keberkatan tu mula datang kan, rezeki tu mula datang. InsyaAllah Allah akan mudahkan segala jalan kita lepas ni. Walaupun ayah kita dah banyak duit dah, tak perlu pun duit kita pun. But that is not the issue. That is not the issue. Issue dia ialah kita bagi ke tak. Kita sebagai anak ni, apa yang kita buat untuk happykan. Maksudnya itu, kalau siapa yang belum kahwin, ibu ayah tu adalah kita kata macam keramat hidup. Kalau dah kahwin, suami adalah keramat hidup yang number one kan. Kalau yang belum kahwin, mak ayah adalah keramat hidup number one. So, keramat hidup ni yang kita kena happykan dulu. Bila kita happykan mereka, insya-Allah segala perkara dalam hidup kita Allah akan mudahkan.
Sebab kita punya Big Y kita nak happykan dia. Kan Kak Liza, betul? Siapa yang dah kahwin, husband ni is number one lah. Keramat hidup kita nak happykan dia dulu. Dan maksudnya kita tak abaikan parents kita. Kita nak juga happykan parents kita atas apa yang mereka lakukan sampai kita jadi macam ni, sampai boleh hidup sampai sekarang kan. Asbab mereka punya usaha pengorbanan. Kan? Betul? So besarkan Big Y kita. Kita ada orang-orang yang kita perlu bahagiakan. Kita ada orang-orang yang percaya kat kita, yang berharap kat kita untuk kita buat yang terbaik. So maksudnya percaya kan, percaya, trust. The trust tu yang kita nak buat yang terbaik sampai habis, insya-Allah, sampai jadi, insya-Allah. Okay, so betul Kak Liza, Allah akan happykan kita bila kita happykan orang lain. Besarkan Big Y kita. Besarkan kita nak bantu lebih ramai orang. Alright, jika anda rasa perkongsian saya bermanfaat, bantu saya untuk kongsikan, share. Tekan butang share dan share ke 5 grup, 10 grup supaya lebih ramai dapat manfaatnya. Alright, insya-Allah. Ya Kak Liza, jadi manusia yang baik di sisi Allah dan keluarga, insya-Allah. Okay, so insya-Allah jumpa Bonda B pada pukul 5.30 petang nanti, insya-Allah, untuk program cabutan bertuah kita sempena kempen Kita Jaga Kita. Alright, jumpa lagi 5.30 petang ni. Remind kawan-kawan, ajak kawan-kawan, saudara mara, rakan kerja. Alright, semoga kita dapat cari pemenangnya pada petang ni, insya-Allah. Alright, take care. Assalamualaikum. Saya Bonda B. KD Kerutup, baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.